Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis di dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, cetakan Jawi, insya-Allah, pada muka surat 89, terdapat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, la yadkhula ahadun jannah bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Yang bermaksud, sekali-kali seseorang itu tidak akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalannya. Sahabat bertanya, adakah termasuk engkau ya Rasulullah? Karena kami melihat amalan engkau ya Rasulullah hebat. Banyak berpuasa sunat, solat malam sehingga bengkak kaki. Masya Allah. Ya, termasuk dengan aku, kecuali orang-orang yang diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang mulia ini, jelas kesemua kita, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan rahmatnya sahaja, bukan dengan amalan, ataupun bukan kerana amalan. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, clear tak clear ni? Gambarnya, suaranya, insya-Allah. Jadi pada pagi yang mulia ini, insya-Allah, saya akan membahas secara ringkas sahaja tentang mencari rahmat Allah. Kita kena faham, Allah Subhanahu wa taala tidak mengurniakan rahmat pada seseorang begitu mudah. Sehingga kan kalau kita nak masuk ke universiti, dia pun ada syarat, SPM 5A ke dan sebagainya. Nak bekerja, dia pun nak tengok juga sijil. Ini nak masuk syurga Allah bukan senang. Bukan senang, bukan mudah. Tetapi dengan rahmat Allah, kesemua kita, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dimasukkan ke dalam syurga. Pada pagi ini, insya-Allah, saya akan bahaskan apakah usaha yang perlu kita lakukan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antaranya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Puan Ainun Yahya, terima kasih di atas sumbangan. Kalau tak salah saya itulah yang UAE tu. Terima kasih juga kepada semua yang menyumbang. Alhamdulillah. Maksudnya, dan inilah sebuah kitab, Al-Quranul Karim,
yang kami turunkan, yang mubarakun, yang banyak manfaat untuk kamu. Kita dah hurai beberapa hari sudah. Banyak manfaat. Kenapa tidak? Kerana Al-Quran ini berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Allah yang gubal. Allah yang gubal undang-undang dan cara hidup yang sesuai untuk manusia. Justru fattabi'u, maka ikutlah Al-Quran ini, ikutlah panduan Al-Quran ini. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kamu pada Allah. Moga-moga kamu akan mendapat rahmatku. Faham tak ni? Selama mana saya, tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu hidup di dunia yang fana ini, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan, sebagai panduan, sebagai perlembagaan dalam kehidupan. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran bentuk suruhan, kita laksanakan. Apa yang dilarang, dicegah, ditegah, kita tinggalkan walaupun merugikan kita. La'allakum turhamun. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Dan golongan inilah, setelah Allah menyatakan wattaqu, dan bertakwalah kamu. Apa yang aku suruh kamu buat, apa yang aku larang kamu tinggal, walaupun merugikan kamu. La'allakum turhamun. Moga-moga, hopefully a very bright future. Moga-moga kamu bakal mendapat rahmatku. Dengan rahmat akan ke dalam syurganya. Kerana apa? Suatu hidup di dunia kita mentaati segala perintah Allah yang terkandung dalam Quran, dalam hadis. Sebab itu saya ingin tekankan di sini, kita baca Quran, alhamdulillah. Setiap hari baca Quran. Cuba kita rojok surah Al-Baqarah ayat 120, kemudian diikuti dengan 121. Kenapa diletakkan sedemikian? Ayat 120. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selagi tidak akan redha Yahudi dan Nasrani sehingga kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti millatahum, bukan agama, cara hidup mereka. Yahudi Nasara tak kisah kamu nak baca Quran, kamu nak berpuasa sunat, tetapi cara hidup kamu seperti cara hidup kami. Itu yang dia undang. Kemudian pada ayat 121, sebab tu kita ni kena minat dengan Quran. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yaslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang bermaksud orang-orang yang kami beri Al-Quranul Karim, lalu mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, mereka lah golongan yang beriman. Kita berhenti kat situ dulu. Apakah yang dimaksudkan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan? Saya masih ingat hingga ke hari ini, seorang ulama di negara kita mengadakan satu kuliah. Saya menghadiri kuliah tersebut. Saya dengar ayat ini, kemudian beliau menyebut huraiannya adalah seperti berikut. Yang dimaksudkan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan ialah, pertama, membaca Al-Quran dengan hukum tajwid. Quran perlu dipelajari. Jangan kita sibuk nak belajar piano, nak belajar berenang, tak payahlah. Belajar supaya bacaan Quran kita betul. Tidak cukup, tidak memadai. Yang kedua, memahami
makna ayat-ayat yang dibaca. Hari ini muslimin dan muslimat tak susah, ada terjemahan. Sambil baca, sambil tengok apa maksud ayat yang kita baca. Itu pun tidak memadai. Kecuali yang ketiga, mengamal segala isi kandungan Al-Quran. Suruhan wajib kita laksanakan, larangan wajib kita tinggalkan, walaupun merugikan kita. Understand? Tuan-tuan faham tak ni? Ini tuntutan membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Sesiapa yang ada 3 sifat ini, kata ulama tersebut, merekalah golongan yang beriman, kata Allah. Sebaliknya, dia baca Quran tetapi dia kufur dengan Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kufur dengan Quran, baca Quran tapi tak mau amal dengan perintah yang terkandung dalam Quran, ini bukan golongan takwa. Bunyi wa juga. Orang Kedah kata tokwa. Orang Selangor kata tahu putih tu lah. Orang Kedah kata tokwa. Ini bukan takwa. Baca Quran setiap hari tetapi perintah dalam Quran diingkari, durhaka terhadap perintah Allah, ni bukan orang beriman. Sebab itu Allah kata sesiapa yang kufur, mereka tidak mengamal isi kandungan Quran, sekadar baca saja. Mungkin bacaannya baik, mungkin menjadi johan tilawatul Quran, Masya Allah, 15,000 piala pergi menunaikan haji percuma. Dia pandai baca, dia faham makna, tapi dia tidak beramal. Faulaika humul khasirun, maka mereka inilah golongan yang rugi. Sebab itu salah satu usaha yang perlu kita lakukan berdasarkan ayat 155 Al-An'am ini ialah menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan di dalam kehidupan. Orang yang berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul, orang yang disebut takwa namanya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, syurga ni, Allah tidak sediakan syurga untuk Arab. Melayu pun sama ya. Bukan untuk Arab, bukan untuk Melayu, tetapi disediakan Allah syurga untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Okey, sound okey? Apalah live je cakap yang biasa lah. Ni saya anggap macam 100,000 depan saya ni, tuan-tuan. Sebab tu saya berseloroh sikit, crack jokes. Allah berfirman dalam surah Ali Imran pada ayat 133. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jangan lupa ayat ni sampai bila-bila. Syurga disediakan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Apakah arti takwa? InsyaAllah lain kali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itu dalil Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada keampunanku. Jangan tangguh, don't delay. You want to repent now. Kamu nak taubat sekarang. Jangan tunggu. You never know. Kita tak tahu bila Allah nak jemput kita pulang. Esok mungkin keluar dalam WhatsApp, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Syarilun telah meninggal dunia. Allah mak, habislah. Kuliah live kuliah duha live tak ada. Tengok muncul lagi. Tu bukan ustaz yang meninggal tu, orang biasa, Syarilun biasa, bukan Ustaz Syarilun. Kan? Doalah bagi panjang umur sikit, mama bonda. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini semua orang Sungai Petani ni. Allah menyatakan, dan bersegeralah kamu kepada keampunanku. Syurga seluas langit dan bumi.
telah kusediakan bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Pengertian takwa memang luas, insya-Allah, kalau diizinkan Allah. Kalau saya tak lupa, nanti kita bahas. Mungkin saya akan tulis juga dalam kertas yang tajuk takwa ni, insya-Allah. Bukan Melayu, bukan Arab, tetapi hamba Allah yang bertakwa. Dia orang India, asalnya beragama Hindu, dia memeluk agama Islam, dia beramal dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dia mati syurga sebab dia bertakwa. Ini yang pertama. Usaha yang perlu kita lakukan di antaranya ialah kita berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Moga-moga, mudah-mudahan kita bakal mendapat rahmat Allah. Kita tengok ayat-ayat yang lain. Untuk menguatkan Al-An'am tadi, ayat 155, saya terlintas di hati ada sepotong ayat yang lain. Kalau saya lupa nanti saya rojok. Biasa tuan-tuan, memang saya buat preparation sikit tentang point. Tapi ayat Quran ni yang mana springs to mind, apa yang terlintas dalam pemikiran saya. Fa'ammal ladina amanu billah wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratun mustaqima. Sadaqallahul azim. Saya semak mula An-Nisa 175. Tuan-tuan yang mengikuti kuliah saya setiap hari, kuliah duha, tolong pegang Quran, tengok, semak Quran. Alhamdulillah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. An-Nisa 175. Dua benda untuk menyokong Al-An'am tadi. Yang pertama ialah, maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah. Ini lain kali. At the same time, simultaneously, wa'tasamu bih. Apa dia? Mereka ini berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Quran kata haram, mereka haramkan. Quran kata wajib, mereka laksanakan. Karena mereka berpegang teguh dalam ayat ini sebagai jawapan. Maka Allah sebut, kami akan masukkan orang-orang yang sedemikian itu ke dalam rahmat kami, syurga. Dan banyak lagi kurniaan-kurniaan Allah yang sedang menanti mereka. Dan dalam kehidupan di dunia, mereka akan dipimpin, dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Inilah hasil natijah kita berpandukan pada Al-Quran As-Sunnah. Itu yang pertama, untuk menyokong Al-An'am 155. Okey tak ni? Kuliah duha pagi ni tak ada angkat tangan pun, ngantuk dah lah tu. I'll take a break, rehat sekejap. Tak apalah, 40 minit, 45 minit. Okey Saya nak ucapkan terima kasih lah. Saya dah check satu bank kita boleh check online, satu Maybank. Alhamdulillah, adalah di kalangan tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang menyumbang. Yang belum menyumbang, sekarang ni banking at your fingertips. Angkat telefon je. Ni dah masuk bulan April ni. Kami ada 250 orang pelajar, 60 orang staff. Ni bulan 4 ni saya duk fikir, sebab saya tak pergi mana nak cari dana nak bayar gaji. Saya tengok, alhamdulillah, semalam ceramah saya 2 hari sudah, yang menonton 25,000 orang. Kalau yang menonton hari ini dah hari esok dan sebagainya, pakat-pakat menyumbang. Bukan saya nak minta banyak, saya tak minta banyak. 25,000 orang, kalau seorang RM3 lah, allowance gaji kami bulan April insya-Allah boleh bayar. Jadi tuan-tuan fikirlah, ponder for a moment.
Macam mana cerita ni? Nah, saya tak malu, saya hanya war-warkan saja. Saya yakin dan percaya ada di luar sana. InsyaAllah. Bukan saya minta banyak. RM3. Setiap kali tengok, bagi RM3. Kalau 25,000 orang yang telah melihat video ni, 70,000 tuan-tuan. Nah, terima kasih pada semua. Masuk Puan Ainun Yahya yang di UAE tu. Beliau telah memasukkan. InsyaAllah semalam saya dapat message. Katanya, InsyaAllah saya akan bagi bulanan. Alhamdulillah. Tolong bantulah kami. Dan bantulah tahfiz-tahfiz di seluruh negara. Nah, mudah-mudahan kehidupan kita insyaAllah mendapat keberkatan pada Allah. Orang bakhil ni rugi tuan-tuan, insyaAllah. Percayalah. Baik. Yang kedua, di antara usaha untuk mendapat rahmat Allah. Yang ni dia, ayat ni dia power sikit. Dia bukan Power Rangers terus. Ultraman mau kalah ni. Allah berfirman, surah Al-Baqarah ayat 218. Dalam ayat ini dia ada 3 tuntutan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sangkut lagi, kita rujuk pula. Bukan tak baca, kita baca. Kadang-kadang itulah kelemahan kita ni. Ayat 218 ya, Al-Baqarah. Betul dah tu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ni kelemahan kita. Saya selalu tiap hari saya sebut. Kita tak hebat. Walhal ayat ni saya dah baca beribu kali dah. Bila masa nak lupa dia lupa. Sebab tu kita jangan bos lah. Jangan anggap kita ni hebat. Semua ni kurniaan Allah. Ya, baik. Innal ladzina amanu. 3 tuntutan untuk mendapat rahmat Allah. Innal ladzina amanu, yang pertama beriman. Bukan sekadar beriman dengan Allah, tetapi beriman dengan rukun-rukun iman 6 perkara. Lain kalilah kita hurai. Walladzina hajaru. Yang kedua, hijrah. Apa dia hijrah? Nak kena tinggalkan Kedah, pergi duduk kat Selangor, tak payah. Orang Selangor datang ke Kedah, tak payah. Kalau kita melihat sebuah hadis, hijrah yang dituntut atau yang dikatakan hijrah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah. Apa sahaja yang dilarang oleh Allah jangan buat. Itu hijrah. Tuan-tuan, cari tafsir Profesor Mahmud Yunus. Hampir 150 ayat Al-Quran tentang larangan-larangan Allah. Kita buat contoh. Bila kita meninggalkan apa dilarang oleh Allah, itu hijrah. Di antaranya, wala tarkanu illal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Surah Hud, surah ke-11 ayat 113. Sila rujuk Pimpinan Ar-Rahman, cetakan Jawi muka surat 431, cetakan Rumi muka surat 536. Apakah yang dimaksudkan? Jangan cenderung kepada golongan zalim. Cenderung maksudnya di antara, jangan bekerjasama, don't cooperate. Jangan bekerjasama dengan siapa? Tafsir Pimpinan Ar-Rahman menyebut dengan musuh Islam dan apatah lagi musuh kepada umat Islam. Takkan tak faham kot. Terang-terang mereka memusuhi agama kita, nak jadikan kawan. Allah letih kita. Lain kali kita akan buktikan dari Quran. Ada seorang anak sanggup bunuh bapa sendiri
Kerana bapa tu lawan Islam. Anak bunuh bapa ni, anak derhaka ke? Yang derhaka anakku Sazali. Ini yang kedua. Apa yang dilarang oleh Allah, sekiranya kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, itu dinamakan hijrah. Hadis Muslim saya baca tadi, hadis yang berbunyi dengan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ramai ustaz-ustaz tengok ni, kalau tak betul please excuse me lah, nak buat macam mana. Itu kelemahan kita. Nah, ini hijrah. Orang yang beriman, orang yang berhijrah. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah. Jihad bukan perang, berjuang. Ini yang kita nak bahas ni. Boleh? 10 minit lagi. Buatlah sikit. Tak ada pun, tak minat apa. Tidur apa. Cerai ya. Iman, hijrah dan jihad. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Mereka inilah, kata Allah, yang mengharapkan rahmatku, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin yang first timer melihat video ini, saya Ustaz Syaril Long daripada Tahfiz Mutmainnah, Sungai Petani Kedah, area Tikam Batu. Cerita dia gitu. Jangan tengok saja uluh-uluh lah sikit, kesian kat kami ni. 60 orang staff ni nak bayar gaji untuk April, pening kepala. Sekolah dah 11 tahun, sekolah integrasi akademik campur agama. SPM alhamdulillah tahun 2018 cemerlang, tahun 2019 lebih cemerlang daripada the previous year. Ainunnya aja. Hari-hari dia ada kat UAE. Sekarang UAE pukul berapa? Sini di Malaysia 10.30 pagi. Tu cerita, ada buat tunjuk gambar penumbuk kat aku pada ni, cerai Mus, siapa buat gambar penumbuk ni? Nampak macam penumbuk, macam marah ya. Jihad. Berjuang. Kena berjuang. Berjuang untuk apa? Apakah yang dikatakan berjuang di jalan Allah? Ini ramai juga yang tak faham. Dia kata kita seru manusia untuk solat, pergi ke masjid, belajar ilmu agama. Itu adalah jihad fi sabilillah. Tak cukup. Kena tengok hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang, apakah yang dikatakan berjuang di jalan Allah? Jihad ni benda. Apa benda? Nabi bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah. Kalimah Allah bermaksud agama Islam yang memimpin seluruh umat manusia. Maka itulah yang dikatakan berjuang di jalan Allah. Bukan suruh orang solat saja, puasa saja, tinggalkan. Sehingga tertegaknya sebuah negara Islam. Islam memimpin. Boleh faham tak ni? Tu cerita dia. Kita nak macam tu. Inilah yang dikatakan berjuang di jalan Allah. Saya semalam, kalau tak silap saya sebut, saya pernah dengar ceramah Radio Ikim. Tak pasti ustaz nama apa. Dia kata Nabi bukan seorang ahli politik. Syekh, tolong tengok At-Taubah 40 lah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa tujuan utama? Tujuan utama ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam. Tila Raja Al-Qasas surah ke-28 ayat 85. Kalau tafsir Arab Saudi insya-Allah muka surat 624. Tertegaknya negara Islam wajib melaksanakan syariat Islam. Beliau adalah ahli politik.
Beliau juga ketua panglima perang. Janganlah you all nak confuse orang ramai. Cakap straight to the point. Nanti saya cakap lebih kurang you all marah pula. Kita dengan ilmu agama ni, jangan cari makan dengan ilmu agama. Cakap yang hak. Ada hadis Tirmizi, ada ayat Quran, kewajipan berkata benar. Kita tengok dalam surah Al-Ahzab ayat 70 lah, tuan-tuan tengok. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Muka surat 1121, tafsir pimpinan Ar-Rahman, cetakan Rumi. Ini berdalil wajib berkata benar. Para pendakwah, para ustaz, para ulama, insya-Allah kita akan bertemu dengan satu tajuk, Islam kembali dagang. Kita akan melihat kenapa di akhir zaman umat Islam tidak memahami Islam, bahkan meninggalkan ajaran Islam. Salah satu faktor para ulama yang tidak tegas. Ayat saya baca Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan katakanlah perkataan tepat dan benar dalam segala perkara. Haram kata haram, zalim kata zalim. Jangan cari makan dengan ilmu agama, esok binasa. Al-Baqarah 174. Siapa yang cari makan dengan ilmu agama akan disumbat ke dalam neraka. Rujuklah Al-Baqarah 174. Bukan marah, semangat. Bukan nak ajar, nasihat. Payah 30 tahun, everybody knows me. Sehingga ada some of them label me kasar, keras sangat. I dah hurai dah the other day. I tegas, you know. Haram kita kata haram, zalim kita katakan zalim. Setuju tak ni? Buatlah tangan sikit. Tidur ya, makan tak habis-habis. Sumbang tak lagi. Jangan marah. Siapa marah nanti kena jual. Itu jihad. Jihad makna perjuangan untuk meninggikan kalimah Allah. Saya baca sebahagian. At-Taubah ayat 40. Tak apalah, saya baca keseluruhan ayat lah. Kalau saya lupa, tak apa, kita rujuk. Ini dalil Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah untuk meninggikan kalimah Allah. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junud lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Takbir, Allahu Akbar. Tu Allah sebut dalam Quran. At-Taubah surah ke-9 ayat 40. Para pendakwah, please lah, tolonglah, bagi perhatian. Ini ayat dia. Allah sebut di penghujung, dan kami jadikan. Apa dijadikan? Seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina, dan kalimahku, agama Islam, yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam. Justru kena berjihad, kena berjuang sehingga tertegak sebuah negara Islam. Saya doa setiap hari. Saya bukan nak model PM ke-8. Saya bukan ada kepentingan apa, tuan-tuan. Saya kalau Allah bagi peluang hidup selagi 30 tahun, ya Allah, kau jadikanlah aku seorang insan yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Don't be selfish. Tolonglah, jangan penting diri. Nak jaga periuk nasi kita sehingga umat Islam selalu keliru dengan pandangan-pandangan kita. Setuju atau tidak? Semangat dah ni. Ni kalau PKP berlarutan sampai Ramadan, tak ada kerja lah aku ni, ceramah lah. Alhamdulillah, saya nak ucap terima kasih pada beberapa buah surau yang sympathize.
Tak malu saya nak nyatakan. Terima kasih. Tapi saya tak mention lah. Ada yang hantar WhatsApp kat saya, tolong bagi nama penuh dan account number. Surau kami akan salurkan sedikit sumbangan, memandangkan ustaz dah out of job. Jobless. Ini bukan kerjaya tuan-tuan, ini amanah. Macam saya sebut tadi, berdakwah sampai mati. Mati dalam berdakwah, insya-Allah. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Saya ucap terima kasih. So, yang lain tu ambillah perhatian. Biasalah ustaz-ustaz yang full time macam kami ni. Nah, kadang-kadang Masya Allah, yang tolong saya ni orang kita tak kenal. Keluarga yang terdekat, yang dengar video, yang ada duit ringgit pun tak bagi. Allahu Akbar. Tetapi alhamdulillah, saya insya Allah, saya pergantungan saya pada Allah. Kesihatan lebih pada segala-galanya, insya Allah. Jadi mana kita kena berjuang, berjihad, berjuang sehingga tertegaknya sebuah negara Islam. Saya berdoa sangat-sangat, ya Allah, Kau selamatkanlah kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Moga-moga beliau melaksanakan perintah-perintah-Mu, ya Allah. Lindungilah kerajaan beliau, lindungilah beliau, berilah kesihatan. Tak tahulah kalau PM tengok ni, alhamdulillah lah, mungkin boleh bantu Tafiz Mutmainah sikit kot. Kami masih projek kami tu kompleks 2.2 million. Kami masih memerlukan 1.5 million lagi. Masya Allah. Sekolah ni berkembang. Ada sekolah rendah, pelajar lelaki perempuan, sekolah menengah lelaki berasrama, sekolah menengah perempuan berasrama. Kita doa mudah-mudahan sekiranya ada gangguan, ada anasir-anasir jahat, ya Allah, hancurkanlah mereka, porak-porandakanlah di kalangan mereka, dan gagalkanlah segala perancangan jahat mereka, ya Allah. Kita hendak Islam memimpin. Islam makna selamat, sejahtera, aslim taslam. Nabi utus surat pada Hercules, kalau kamu Islam, kamu selamat. Islam memimpin seluruh rakyat, insya-Allah sejahtera hidup. Tapi kena amal berdasarkan Quran dan Sunnah. Sebab tu perlu berjihad. Kalau kita tak nak jihad, kita bagi 45 minit. Setuju tak? Kalau tidak, tergantung. Modal banyak. Walaupun mungkin ayat yang sama saya ulang. Janganlah rasa boring pula. Kalau you all boring, esok you all main ceramah. Aku nak dengar pula. Kan? Saya nak baca hadis riwayat Imam Muslim daripada kitab Bulughul Maram dalam bab jihad, muka surat 727, cetakan Rumi. Ni kameraman kata, Masya Allah, Ustaz boleh ingat betul, no? Tak tahulah betul tak betul, hampa semak lah, aku sebutnya. Man mata walam yaghzu walam yuhaddin nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Rawahu Muslim. Siapa yang mati, dia tak pernah berjuang dan tidak pernah terlintas di dalam hati nak memperjuangkan agama Islam, mati dengan membawa benih munafik. Orang munafik mana ada tempat. Innal munafiqin fiddar kil asfali minan nar. An-Nisa ayat 145. Munafik di bawah neraka. Munafik yang rasa akidah, bukan munafik di segi amali, munafik di segi i'tiqadi. Lain kali kita bahas. Justru iman, hijrah dan jihad insya-Allah akan melayakkan kita untuk mendapat rahmat Allah. Akhir sekali, sebagai penutup, ayat ini merangkumi semua ayat. Bab jihad, bab sedekah, bab solat. Kalau kita buat benda ini, wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Ali Imran surah ketiga ayat 132 yang bermaksud, dan taatlah kepada Allah, ikut Quran, dalam masa yang sama taat pada Rasul, ikut sunnah. Mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmatku. Dalam Quran cerita bab jihad, bab muamalah, bab pemerintahan, bab kenegaraan, semua cerita. Hadis pun cerita. Selama mana Al-Quran, As-Sunnah kita ikuti, kita amal, kita jadikan panduan dalam perlembagaan, insya-Allah kita sudah ingat hadis Muslim. Inna asdaqal hadis
kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan ialah Al-Quran, kerana ia kalam Allah. Dan sebaik-baik petunjuk the chosen one, insan pilihan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama mana saya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ikut Allah, amalan berdasarkan petunjuk Al-Quran, perintah Al-Quran dan perintah Nabi, ajaran Nabi, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu bakal mendapat rahmatku. Dengan rahmat Allah, kesemua kita insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurganya. Jadi cukuplah untuk pagi ini. Memang terpaksa 40-45 minit. Kalau tuan-tuan tak puas pun tak apalah. Esok kita ada lagi kalau umur panjang. Nah, sebagaimana saya sebut, semua penonton-penonton, saya ucap terima kasih yang telah menyumbang, yang ada niat untuk beri sumbangan secara berterusan. Sekarang ni banking at your fingertips, di hujung jari je. Saya pun dah belajar orang ni, internet banking. Tak boleh, kalau kita ketinggalan pun cerai juga kan. Tapi buat selalu tak jadi. Banyak step sangat, tak larat nak ingat, orang Kedah kata. Jadi teruslah menyumbang, walaupun RM1. Ayam goreng RM1 semalam kita sebut, sini ada, laku. Macam apa, pisang goreng panas. Nah, insya-Allah RM1 tuan-tuan. Nah, kalau 20,000 orang, 20,000. Esok RM1. Bulan April mau mantai, no problem. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami dapat membayar allowance ataupun gaji staf tahfiz mutmainnah. Jadi segala kekurangan itu adalah kelemahan daripada saya. Saya memohon keampunan pada Allah sekiranya berlaku kesalahan dan kesilapan. Moga-moga Allah mengampunkan dosa saya, dosa kedua ibu bapa saya, dan kita semua insya-Allah muslimin dan muslimat. Dan saya memohon kemaafan sekiranya terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.